Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk kita sama untuk menyambung pengajian kita bagi risalah Usul Fiqh Nuqayatul Ulum daripada kitab Nuqayatul Ulum, yang mana kita akan membincangkan tentang ilmu usul fiqh. Yang ilmu usul fiqh ini akan membincangkan tentang sumber-sumber utama di dalam persyariatan, okay, dan cara-cara untuk kita memahami wahyu, okay, dan sumber-sumber syariatan. Jadi ini matan Nuqayatul Ulum ya, yang anda terjemah dah. Anda harap ada dekat tuan-tuan dan puan-puan . Okay. Ana bagi yang link lagi satu, kalau nak try boleh. Boleh download link lagi satu sebab yang minggu lepas Ana bagi tu tak lengkap. PDF yang Ana bagi minggu lepas tu tak lengkap. Jadi boleh okey, Ana bagi link yang tu. Siapa yang nak download boleh pakai link baru. Sebab PDF yang minggu lepas Ana bagi tu tak lengkap lagi ada kena edit sikit. Okey. Jadi kita berhenti dekat mana? Kita berhenti minggu lepas dekat kata pengarang Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wal hukmu in uqiba tarikuhu wajib au fa'iluhu faharamun au uthiba fa'iluhu nadbun au tarikuhu kurhun au la wala mubah. Yang ni kita belajar minggu lepas, iaitu hukum itu wajib suatu yang sekiranya jika ditinggal mendapat siksaan. Ini definisi wajib. Haram suatu yang sekiranya jika dibuat mendapat siksaan. Wajib kalau tinggal kena siksa. Haram kalau buat kena siksa. An-nadb. An-nadb suatu yang jika dibuat mendapat pahala. Okey. An-nadb satu yang jika dibuat mendapat pahala. Perkara sunat kita cakap. Orang Melayu kita panggil perkara sunat. Ana pun dah bagi tahu bahawa di kalangan ulama usul fiqh mazhab Syafi'i tak membezakan di antara an-nadb, as-sunnah, an-nafilah, at-tatawwu', al-mustahab. Okey, semuanya di sisi ulama mazhab Syafi'i sama maksud dia, perkara yang sunat. Kan? Ana cakap perkara yang mandub sama dengan perkara yang mustahab. Sama juga dengan perkara yang kita cakap nawafil. Sama juga dengan apa yang kita cakap tatawwu'. Tatawwu'. Okey? Ataupun orang Melayu kita panggil sunat. Okey, sunnah. Nampak tuan-tuan dan puan Mandub sama dengan mustahab, sama dengan nawafil, sama dengan tatawwu', sama dengan sunnah. Lima-lima ni seerti. Okey? Lima-lima ni seerti. Mandub, mustahab, nawafil, tatawwu', sunnah. Ni dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ni di kalangan ulama usul fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Okey? Walaupun ana tak nafikan tuan-tuan dan puan-puan, yang ni maklumat penting Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak catat, penting maklumat ni Walaupun ana tak nafikan, kadang-kadang kita ada ulama dalam mazhab Syafi'i yang guna istilah mustahab, okey, untuk perkara yang digalakkan buat, tetapi dia tak ada dalil yang dipanggil soreh, dalil yang kita cakap jelas. Dia ada dalil umum. Okey. Sebahagian fuqaha, ataupun sebenarnya bukan dalam mazhab Syafi'i sahaja, dalam mazhab-mazhab lain pun,
Kadang-kadang mereka kata perkara ni mustahab ataupun yustahab. Yustahab ni memanglah kita cakap hukum dia sunat, digalakkan buat. Okay? Tapi kadang-kadang fuqaha, okay, ulama fiqah, bila dia guna perkataan mustahab ataupun yustahab, maksud dia perkara tu digalakkan untuk buat, cuma tak ada dekat sana dalil khusus, ada dalil umum. Okay, kadang-kadang kalau kita minta ulama tu bagi dalil khusus, dia tak ada, dia bagi dalil umum sahaja. So dia guna perkataan yustahab. Kan? Okay, kadang-kadang dia guna perkataan yustahab. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan dan puan jumpa juga sebahagian fuqaha dia akan kata adab. Di antara adab berwuduk ialah menghadap kiblat. Di antara adab berwuduk ialah menghadap kiblat. Ada dalil tak sunnahnya kita berwuduk menghadap kiblat? Tak ada dalil khusus. So dia ambil dalil umum. So dia guna perkataan adab. Okay, sama ada dia kata yustahab ataupun adab. Sebab tu ulama fiqah kata bila kita jumpa adab kan, adab-adab berwuduk contoh, dia lagi rendah lagi daripada perkara yang sunnah yang ada nas secara detail, okay? Secara jelas, secara terperinci. Sebab biasanya bila bincang tentang adab, dia ada dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum sahaja, okay? Makruh suatu yang jika ditinggal mendapat pahala. Tapi kalau buat tak dapat dosa. Okay, tinggal dapat pahala. Kalau buat tak dapat dosa. Mubah, suatu yang jika dibuat tidak mendapat dosa. Begitu juga tidak mendapat pahala. Makan, minum, berjalan, okay, exercise, itu mubah. Okay. Itu mubah. Hukum asal dia tak dapat dosa, begitu juga tak dapat pahala. Pergi melancong, hukum asal dia mubah. Jual beli, hukum asal dia mubah. Okay. So hari ni kita nak masuk dekat kata pengarang au nafadha wa'tudda fahuwa sahihun au ghairuhu batil. Okay. Au nafadha wa'tudda fahuwa sahih. Sahih itu suatu yang sah dan diambil kira. Itu terjemahan dia lah. Ini terjemahan yang Ana bagi ya. Sah dan diambil kira. Perkara yang sahih ataupun sah, dia adalah diambil kira. Dia sah dan diambil kira. Maksudnya dia penuhi semua syarat dan rukun. Bila kita cakap suatu tu dia sah, maksudnya dia penuhi semua syarat dan rukun. Okay, tuan-tuan dan puan tengok saya bagi gambaran ya, tengok ya. Sah bermaksud apa? Sah bermaksud penuhi semua syarat. Dia penuhi semua rukun. Dan tiada penghalang. Ya, tiada penghalang. Penghalang ni dipanggil mani'. Okey. So nampak tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap suatu perkara tu sah, semua syarat kena penuh, semua rukun kena penuh, tiada penghalang, tiada mani'. Baru jadi sah. Kan? Kalau ada salah satu daripada syarat yang tak ada, tak jadi sah lah. Kalau ada salah satu rukun yang tak ada, tak jadi sah. Kalau ada penghalang, dia tak jadi sah. Sah ni lawan dia apa? Kita buat VS. Dia lawan kepada batil. Ataupun batal. Kan orang Melayu kita kata terbatal. Okay, batil. Sah lawan kepada batil. Ataupun butlan. Okay, as-sihah lawan dia butlan. Ataupun yang sah, sahih lawan dia batil. Okay. Sebagai contoh, kalau solat, okay, sebelum saya nak bagi contoh, kita nak kena tahu dulu, apa beza di antara syarat dan rukun? Betul tak tuan-tuan dan puan? Kan? Kita nak tahu apa beza di antara syarat dan rukun.
Kata para ulama, rukun ni, okay, ni tuan-tuan dan puan-puan dengar maklumat ni. Rukun ni suatu perkara yang dia mesti ada dan dia sebahagian daripada ibadah tu. Dia mesti ada dan dia sebahagian daripada ibadah. Sebahagian daripada hakikat ibadah. So bila kita cakap rukun solat tu dia sebahagian daripada solat, sebahagian daripada hakikat solat. Contohnya kita ada takbiratul ihram, rukun solat. Baca Fatihah, rukun solat. Berdiri, rukun solat. Niat, rukun solat. Okay, rukuk, rukun solat. I'tidal, rukun solat. Tomak ninah. Okay, tomak ninah pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud, duduk di antara dua sujud. Semuanya rukun solat. Maksudnya bila kita cakap rukun, dia sebahagian daripada hakikat ibadah tu. Okay, nak tulis lah kot kan. Nanti takut tuan-tuan dan perempuan tak nampak. Bila kita kata rukun, dia sebahagian dari hakikat satu perkara tu. Rukun solat, dia part of hakikat solat. Membaca Fatihah adalah part of hakikat solat. Rukuk adalah part of hakikat hakikat solat. Adapun syarat dia luar ataupun bukan dari hakikat suatu perkara. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Syarat dia sesuatu yang dia bukan sebahagian, dia luar daripada hakikat suatu perkara. Dia tak ada kena-mengena dengan hakikat suatu perkara tu. Kan? Jadi sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, berwuduk. Okay? Yang mana bila kita ada wuduk ni, kita ada taharah. Kita dah mengangkat hadas kecil. Okay? Hadas besar tak ada, hadas kecil tak ada. Kita dalam keadaan taharah. Berwuduk. Dalam keadaan berwuduk. Berwuduk itu syarat bagi solat. Tapi adakah berwuduk rukun solat? Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya diri sendiri. Wuduk rukun solat tak? Bukan rukun solat. Kenapa bukan rukun? Sebab wuduk dan solat dua hakikat yang berbeza. Wuduk bukan sebahagian daripada hakikat solat. Okay, wuduk bukan sebahagian daripada hakikat solat. Nampak? Memandangkan wuduk bukan sebahagian daripada hakikat solat, tetapi dia perkara yang wajib ada, perkara yang perlu ada, kena ada, kita panggil dia syarat. Okay, kita panggil dia syarat. Boleh? Senang je kan tuan-tuan dan puan-puan? Tak susah kan? So itu beza syarat dan rukun. Jadi kalau solat kita nak sah, kena penuhi syarat. So antara syarat sah solat ni dia berwuduk. Kalau tak ada satu syarat, contohnya dia solat tapi tak menghadap kiblat. Dia solat fardu tapi tak menghadap kiblat. Dia solat fardu. Okay, sebab solat sunat ada perbahasan boleh tak menghadap kiblat kan? Ni solat fardu. Solat fardu selain daripada solat khauf, wajib kena menghadap kiblat. Solat khauf ni ketika perang ataupun ketika perang lah kita cakap ataupun ada urusan yang macam perang. Urusan yang berbahaya ke, ada urusan yang kritikal sangat ke situasi tu macam perang. Selain daripada solat khauf, solat fardu ni kena menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang solat Zuhur ke, Asar ke, okay, dia berwuduk, elok dah. Masuk waktu dah. Pakaian dia suci, badan dia suci, tak ada najis, tempat dia solat tak ada najis. Okay, tengok-tengok, tak menghadap kiblat. Sah tak? Tak sah. Sebab apa tak sah? Satu syarat tak ada, iaitu menghadap kiblat. Okay. Kedua, kena penuhi semua rukun. So, contohnya dalam mazhab Syafi'i, rukun solat ada 13. Kan? Ada 13. Okay, ada 13 rukun. Salah satu daripada rukun solat adalah takbiratul ihram. Kawan ni solat elok dah, tapi dia tak ada takbiratul ihram. Dia solat macam mana tuan-tuan dan puan? Dia niat dalam hati dia kan. Contohnya dia kata dalam hati dia niat nawaitu fardhu az-zuhri. Okay, nawaitu fardhu az-zuhri. Okay, nawaitu salat az-zuhri ataupun salat az-zuhri fardan 4 raka'atin lillahi ta'ala, contoh.
Sahaja aku solat Zuhur 4 rakaat, fardu Zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Lepas tu dia buat macam ni. Dia takbir lah, takbiratul ihram tapi dalam hati. Okay. Sedangkan takbiratul ihram ni dia rukun solat dan disyaratkan bila takbiratul ihram ni kita kena sebut dengan mulut kita. Sekurang-kurangnya dengan kita dengar. Memandangkan bila dia takbiratul ihram disebut dalam hati je, tangan dia je bergerak. Okay. Dia usalli fardhu zuhri, dalam hati dia usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala contoh kan. Dalam hati dia usalli fardhu zuhri, kemudian dia angkat tangan. Dia tak sebut pun Allahu Akbar. Tak ada takbiratul ihram tu. Takbiratul ihram tu disebut dalam hati. Solat dia tak sah. Sebab rukun tak ada. Rukun tak ada. Kalau ada orang cakap dia dah ada rukun, tak ada takbir dalam hati. Takbiratul ihram disyaratkan kita kena sebut dengan mulut kita, dengan lidah. Okay? Kena sebut dengan mulut dan mulut lah dengan lidah kita. Okay? Tiada penghalang. Kadang-kadang syarat elok dah. Rukun semua elok, tengok-tengok ada penghalang. Dia solat menghadap kiblat. Dia solat pada waktunya, dalam waktu. Okay. Dia solat dalam keadaan suci daripada najis. Pada badan, tempat solat dia, pakaian tak ada najis. Okay. Dia solat dalam keadaan dia, apa lagi? Menghadap kiblat, dah masuk waktu suci daripada najis kan. Okay. So, dah adalah syarat-syarat. Okay. Kemudian dia penuhi semua rukun. Tengok-tengok. Ada penghalang pula kepada solat dia. Apa dia penghalang? Contohnya dia solat dalam keadaan dia tak suci. Dia dalam keadaan haid ataupun nifas contohnya. Okay, dia solat dalam keadaan dia haid ataupun nifas. Yang mana haid ataupun nifas, okay, dia mani', dia penghalang lah kepada sahnya solat. Jadi walaupun orang tadi semua syarat dah okey, rukun semua okey, tapi ada mani', maka tak sah solat dia. Okey. Sama juga kalau orang dia penuhi semua syarat dengan semua rukun. Dia suci daripada najis pada badan dan pakaian. Suci daripada haid dan nifas contohnya. Dia menghadap kiblat, dah masuk waktu. Okey. Dah ada wuduk. Kemudian dia penuhi semua rukun solat. Tengok-tengok solat dia tak sah juga sebab ada penghalang. Apa penghalang dia tuan-tuan dan puan-puan? Rupanya orang tu bukan orang Islam, orang kafir. Orang kafir solat. Tak sah lah. Untuk sahnya solat orang kafir tu dia kena masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Kan? Kalau dia tak masuk Islam dulu, kalau dia buat semua penuhi syarat dengan rukun pun kita cakap tak sah. Boleh? Kita nampak depan mata kita ni orang non-Muslim, orang kafir ni solat A sampai Z. Semua ada. Rukun ada, syarat semua ada. Sah tak? Tak sah. Ada mani', ada penghalang. Penghalang apa kat situ? Penghalang dia adalah dia tu orang kafir. Untuk sahnya solat dia kena masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Okay. Okay. Kemudian kita sambung. Sambung tuan-tuan dan puan. Habis. Okay. Ada benda yang Ana lupa nak hurai. Okay. Sebelum Ana lupa, Ana hurai. Batil lawan kepada sah. Okay. Batil ni dilawan kepada sah. Sebahagian ulama kata ada pakai istilah lain untuk membawa maksud yang sama kepada batil ni ataupun terbatal, iaitu ulama pakai istilah fasid. Okey. Ana padam boleh Ana padam Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sempat boleh tengok rakaman buat nota daripada rakaman. Okay, buat nota daripada rakaman. Sebab sebahagian ulama dia tak suka orang buat nota dalam kelas dia. Sebahagianlah. Ana okey je. Okay, tapi kita ada ada masyayikh yang kita belajar, dia tak suka buat nota dalam kelas. Sebab dia kata kalau buat nota dalam kelas ni tak faham. Sebab lagi afdal kita bagi perhatian penuh kepada apa guru cakap. Cuma kebanyakan orang, hatta Ana sendiri, lagi suka buat nota dalam, kita suka buat nota dalam kelas kan, lagi cepat, lagi. Okay, ada setengah orang dah biasa macam tu. Tapi kalau kita ada banyak masa, bolehlah siapa yang rajin dia ada banyak masa, dia buat nota daripada rakaman.
Tu kalau dia ada banyak masa Batil sama dengan fasid. Ni dalam mazhab apa ni? Mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Okey. Batil dan fasid dalam mazhab kita sama. Jom, so kalau ana cakap kan as-salah, solat itu batilah. Kan? Solat itu batil. Sama dengan kalau ana cakap as-salatu fasidah. Solat itu fasidah, fasid. Rosak, sama. Okey, sama maksud dia. Iaitu sama ada problem dekat syarat, ataupun ada problem dekat rukun, ataupun ada mani'. Boleh tuan-tuan dan puan, sama Kecuali pada satu kes. Okey, ada beberapa kes lah, tapi ada satu yang masyhur. Okey, ada satu kes yang masyhur. Sebenarnya ada 3 atau 4 tuan-tuan dan puan. Okey, dalam mazhab Syafi'i yang mana dibezakan batil dengan fasid. Ada beberapa kes. Kita ada seorang ulama dalam mazhab kita, nama dia Jamaluddin Al-Ashkhar Az-Zabidi, ulama daripada Yaman. Dia cuba bawakan lebih kurang 4 atau 5 kes yang dibezakan batil dengan fasid. Okay, tapi yang paling masyhur yang biasa disebut untuk orang yang nak belajar apa-apa buku dalam usul fiqh yang level-level awal ni, kita sebut satu contoh yang sangat masyhur. Okay, contoh yang sangat masyhur yang dalam mazhab kita sendiri dibezakan batil dengan fasid. Maksudnya batil dan fasid ini istilah dia membawa maksud yang sama pada semua permasalahan fiqh kecuali pada beberapa keadaan beberapa masalah saja. Salah satu daripadanya, masalah yang paling masyhur sekali pada bab haji. Pada bab apa tuan-tuan dan puan? Haji. Haji, al-hajj. Haji ni kita bahagikan dia kepada dua. Kita boleh bahagi kepada dua. Kita ada haji yang batil. Dan kita ada haji yang fasid. Okey. Dibezakan dalam masalah ni je. Okey. Walaupun macam Ana cakap tadi, dalam masalah-masalah lain batil dan fasid adalah perkara yang sama. It is the same thing lah. Cuma dalam bab haji ni dibezakan. Batil ni apa? Batil ni bila orang yang buat haji tu orang yang tengah. Okay, tengah. Murtad. Okay, na'udzubillah. Na'udzubillah. Okay, nas'alullah as-sabat wal istiqamah. Okay, orang yang tengah buat haji itu murtad. Haji dia jadi apa? Batil. Batil maksudnya haji dia stop serta-merta, dia tak boleh sambung dah, dia kena keluar pada Masjidil Haram. Okey. Kalau dia kat Masjidil Haram lah, tu kat Tanah Haram. Okey, kalau dia murtad, dia kena stop serta-merta dan keluar. Habis. Fasid adalah orang yang kita nak cakap macam mana? Orang yang jima' lah sebelum tahallul awal ketika haji. Sebelum tahallul awal. Orang yang dia lakukan persetubuhan, jima' sebelum tahallul awal, haji dia apa? Fasid. Haji dia fasid. Sebelum dia tahallul. Okey, potong rambut. Antaranya lah tahallul kan. Sebelum dia tahallul, dia dah apa nama dia? Dia bersetubuh, maka haji dia fasid. Haji dia fasid. So kalau haji dia fasid, apa jadi? Haji dia fasid, dia wajib teruskan haji dia. Cuma haji tu tak valid, tapi dia wajib teruskan. Okey, dia wajib
teruskan. Yang batil tadi kena berhenti serta-merta. Kan? So diwajib teruskan. Walaupun dah tak valid dah, tapi dia kena teruskan sebagai macam denda kepada dia. Okey. Dan nanti dia kena qada balik haji dia tu. Dia kena qada balik haji dia. Dan dia kena bayar dia punya denda dia jugalah untuk sebab dia dah bersetubuh. Denda yang berat, dam yang berat untuk orang yang dia bersetubuh sebelum tahallul awal ni. Cuma perbezaan utama dia, kalau batil dia kena berhenti serta-merta daripada haji, fasik ni dia kena teruskan juga. Dah lah kena teruskan, nanti nak kena bayar denda lagi, lepas tu nak kena buat haji lagi satu. Haji tu kira tak sah, walaupun dia habiskan kira tak sah, dia kena ada, kita cakap macam kena qada lagi satu, haji lagi satu. Okay, pada tahun akan datang. So itu beza di antara batil dan fasik. Dalam bab apa tuan-tuan dan puan? Dalam bab haji. Okay, dalam bab haji. Boleh Selain daripada itu, perkataan batil dan fasik membawa makna yang sama. Okey. Mana padam Batil dan fasik membawa makna yang sama. Okey, habis. Kita habis yang ni. Kemudian kita masuk bawah ni. Kata Imam As-Suyuti, wa tasawwurul ma'lumi 'ala ma huwa bihi fil waqi' ilmun wa khilafuhu jahl. Okey, wal mutawaqqifu 'ala nadharin wa istidlalin muktasabun wa ghairuhu daruri. Okey. Sebenarnya lepas dah habis bincang tentang hukum hakam ini, Imam As-Suyuti nak mula masuk membicarakan tentang, dia masih lagi dalam mukadimah ilmu sufi. Dia nak bincangkan tentang, kalau saya boleh namakanlah, istilahkan dia macam epistemologi ilmu. Maksudnya sekarang ni dia nak bagi tahu kita, Imam As-Suyuti nak bagi tahu kita, nak masuk perbahasan tentang ilmu. Apa itu definisi ilmu? Apa itu jenis-jenis ilmu? Macam mana manusia perolehi ilmu? Kemudian apa tahapan ilmu? Okay, faham tuan-tuan dan puan? Biasanya dalam kitab usul ni, lepas dia dah bincang definisi usul fiqh itu apa, dia akan masuk kepada perbahasan hukum hakam. Yang kita dah belajar hukum hakam taklifi ni, dan juga sebahagian daripada wad'i sahih dengan batil. Habis perbahasan hukum hakam, dia akan mula masuk tentang mukadimah tentang ilmu. Mukadimah tentang ilmu ni, definisi ilmu, cara manusia peroleh ilmu, jenis-jenis ilmu, kemudian tahapan ilmu. Kalau ilmu tu 100% kita yakin terhadap satu perkara, nama dia apa? Kalau kita sangka berat, kita ada pengetahuan terhadap satu perkara, nama dia apa? Kalau kita syak terhadap satu perkara 50-50, nama dia apa? Okey? So dia mukadimah ilmu. So kita masuk. Kata Imam Al-Haramain, kata Imam Suyuti, silap pula. Okey. Ana tertukar dengan Imam Al-Haramain sebab matan Nuqayah ni, atau usul fiqh daripada Nuqayatul Ulum Imam Suyuti ni, Imam Suyuti ambil daripada Al-Waraqat oleh Imam Al-Haramain. Cuma Imam Suyuti ada ubah-ubah perkataan Imam Al-Haramain sikit dan buat lagi padat. Kalau tidak sebenarnya sama je. Okey. Cuma Imam Suyuti ada buat adjustment lah, ada buat adjustment. So kata Imam As-Suyuti, wa tasawwurul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi' ilmun. Ilmu itu menanggapi suatu maklumat sesuai dengan realitinya. Itulah dia yang anda baca dalam bahasa Arab tadi. Tasawwurul ma'lum, menanggapi suatu maklumat. Tasawwurul ma'lum, dia ada gambaran terhadap suatu maklumat. Ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai dengan realiti dia. Sesuai dengan realiti maklumat tu. Okay? Itu dipanggil apa tuan-tuan dan puan? Ilmu. Kan? So kalau saya cakap kat tuan-tuan dan puan-puan,
adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu apa itu gajah? So ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan jawab, ya, saya tahu apa itu gajah. Bila ada yang jawab, ya, saya tahu apa itu gajah, tergambar dekat dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan gambaran gajah. Kalau gambaran ataupun kefahaman tuan-tuan dan puan-puan terhadap gajah yang ada dalam minda tuan-tuan dan puan-puan tu, serasi dengan gajah yang ada dekat realiti, dunia sebenar. Ada belalai, ada gading, ada telinga besar, ada badan besar kan. Warna hitam atau kelabu. Maka kita cakap, apa yang ada dalam minda tuan-tuan dan puan-puan tu, gambaran gajah tu, tasawur yang ada kat dalam minda tuan-tuan dan puan-puan tu, bila dia serasi dengan apa yang ada dekat realiti, dunia sebenar, itulah ilmu. Kalau apa yang ada dalam minda kita, gambaran kita tak serasi dengan apa yang ada dalam dunia sebenar, itu tak dipanggil ilmu, itu dipanggil al-jahil, kejahilan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Saya bagi contoh. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa itu gajah? Semua jawab, ya, saya tahu. Ya, kami tahu gajah tu apa. Ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni terbayang kepada dalam minda dia ataupun dia ada gambaran tentang gajah, yang gambaran yang digambarkan tu apa? Gajah ni binatang yang 4 kaki, leher dia panjang. Leher dia panjang, ada tumpuk-tumpuk warna oranye ataupun coklat. Coklat ataupun oranye, kemudian warna putih. Okay? Putih dengan oranye. Leher dia panjang, kemudian dia makan rumput. Bukan makan rumput, makan daun contoh. Mungkin makan rumput kot. Dia makan daun. Tapi leher dia panjang sangat. Itu gajah ke tuan-tuan dan puan-puan? Itu gajah ke zirafah? Itu zirafah, betul tak? So sekarang ni, apa yang digambarkan tadi itu, tanggapan maklumat yang ada tadi dalam minda tu, sama tak dengan realiti? Tak sama kan? Maka kita cakap itu kejahilan. Itu kejahilan. Kata Imam As-Suyuti, wa khilafuhu. Maksudnya apa? Kalau kita gambarkan suatu maklumat, tak bersesuaian dengan realiti dia. Ala ghairi, tak bersesuaian. Ala ghairi ma huwa bihi fil waqi', maka kita panggil dia jahlun. Apa dia? Kita panggil dia jahil, kejahilan. Dan jahil ini terbahagi kepada dua jenis. Kejahilan terbahagi kepada dua. Sebelum tu, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Ni tuan-tuan dan puan jawab dekat rumah je lah. Saya tak boleh dengar pun kan. So, boleh jawab dekat rumah je. Okay, sebagai cara nak bagi tuan-tuan dan puan-puan tak rasa bosan. Saya nak tanya. Al-jahal ni kita nak terjemah apa? Sesuai ke terjemah bodoh? Okay. Sesuai ke kita terjemah jahal tu sebagai bodoh? Jawapan dia tak sesuai. Jahal ni bukan bodoh. Jahal ni tak tahu. Tidak tahu. Nampak? Okay, orang tak tahu. Bodoh ni dia konotasi negatif. Saya bagi contoh. Jahil ni, orang tu dia mungkin ada PhD, dia pakar dalam satu bidang, tapi dalam bidang lain dia jahil. Apa maksud dalam bidang lain dia jahil? Dalam bidang lain dia tak ada maklumat. Dia tak ada pengetahuan. Tapi kita tak cakap dia bodoh. Betul tak? Dia ada PhD. Biasanya orang ada PhD ni bijak lah. Betul tak? Biasanya orang ada PhD ni bijak kan? So kita tak cakap dia bodoh lah. Cuma kita cakap dia PhD dalam satu bidang, tapi dalam bidang lain dia tak tahu. Dalam bidang lain dia tak ada pengetahuan. So kita nak panggil apa? Kita cakap dalam bidang lain dia jahil. Jangan terjemah dalam bidang lain dia jahil tu dia bodoh. Tak. Dia orang bijak, orang ada pendidikan. Orang educated kita cakap kan.
So tak berapa tepat lah kalau kita terjemah dia bodoh. Konotasi tu negatif dan tak memenuhi maksud dari sudut bahasa Arab dia. Okey. Al-jahal ada dua jenis. Al-jahal al-basit. Kejahilan yang simple. Dengan al-jahal al-murakkab. Kejahilan yang berganda-ganda. Murakkab itu berganda-ganda. Ataupun kita cakap rangkaian kejahilan. Basit ni simple. Okay, saya tunjuk. Basit ni contohnya orang yang dia tak tahu. Orang tak tahu, kita cakap dia ada al-jahlul basit. Kita tanya dia, pada tahun berapakah berlaku Perang Badar? Dia kata, saya tak tahulah Perang Badar berlaku bila, saya tak ada maklumat. Saya tak ingat. Ataupun saya memang tak tahu bila Perang Badar berlaku. Tapi saya tahu Perang Badar berlaku lah. Tahun hijrah tu bila, saya tak tahu. Itu al-jahlu al-basit. Al-murakkab ni apa? Al-murakkab ni pula orang yang tak tahu tapi ingat dia tahu. Okay, tapi dia ingat dia tahu. Dia tak tahu tapi dia ingat dia tahu. Ataupun kita boleh tukar sikit ataupun kita boleh ubah sikit. Ayat tu kita cakap orang yang tak tahu, orang yang tak tahu yang dia tak tahu. Tu dia. Tu dia. Orang yang tak tahu yang dia tak tahu. Dia ingat dia tahu. So dia tak tahu sebenarnya yang dia tak tahu. Faham tuan-tuan dan puan? Itulah jahil murakkab. Perang Badar berlaku bila? Dia kata, "Osh, senang soalan ni lah. Tak boleh tanya soalan lagi susah ke? Perang Badar ni berlaku tahun ke-100 Hijrah." Semua tahu Perang Badar berlaku tahun ke-100 Hijrah. Maklumat tu betul ke salah? Kita cakap salah. Perang Badar berlaku tahun ke-2 Hijrah. Okay, Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah. Dia jawab tahun ke-100. 1 Hijrah. Dan bila dia jawab 100 Hijrah, dia ingat jawapan dia betul. So dia tak tahu yang dia tak tahu. Ataupun dia tak tahu yang dia tak tahu tapi dia ingat dia tahu. Sama lah. Itu semua yang kita panggil apa? Jahal murakkab. Okay. Dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, biar kita jadi jahil jenis pertama ni tak apa. Dengan syarat kita nak belajar. Kalau kita jahil jenis pertama ni dan kita ada kehendak nak belajar, tak apa. Kita tak perlu kita tak layak untuk dihina pun, tak layak untuk dicela pun. Kalau kita orang yang tak tahu, kita orang yang serba jahil tapi kita nak belajar, tak ada masalah. Tak dicela pun. Dalam dunia ni kalau kita jadi jenis pertama tak apa. Jangan jadi jenis yang ni. Yang ni tak mau. Tak mau. Okay. Hodoh sangat, buruk sangat perangai orang yang jahil murakkab. Hodoh dan buruk perangai tu. Okay. Ana kena cakap macam ni bagi jelas. Supaya kita rasa tak nak jadilah macam orang macam ni. Kan? Bidang perubatan dia nak sentuh. Tak rujuk pakar. Bidang sains nak sentuh. Pasal fizik nak sentuh. Pasal biologi, badan kita, komposisi badan nak sentuh. Pasal cuaca nak sentuh. Pasal planet, pasal galaksi pun nak sentuh. Semua dia komen. Semua dia sentuh. Padahal tak ada maklumat apa pun. Okay, jangan jadi macam orang macam tu. Okay, jangan jadi macam ni. Okay, nasallallahu salam. Jangan padam. Kita masuk bawah pula. Tadi definisi apa? Tadi definisi ilmu dan kejahilan. Kan? Tadi definisi ilmu dan kejahilan. Sekarang kita nak pergi yang bawah pula. Kata Imam As-Suyuti, wal
mutawaqifu ala nadharin wastidlal. Al-mutawaqqif ala nadharin wastidlal. Ni hamzah wasal dipanggil tuan-tuan dan puan-puan. Macam ni, ini dipanggil hamzah wasal. Bukan alif. Sebab alif kita tak boleh guna untuk mulakan perkataan. Alif tak boleh guna untuk mulakan perkataan. Jadi kalau kita nampak macam tu, itu dipanggil hamzah wasal. Bukan hamzah qata'. Hamzah qata' dia ada kepala hamzah dekat atas, dekat bawah. Kalau tak ada kepala hamzah, tak ada kepala tu, kita panggil hamzah wasal. Jadi bila kita baca hamzah wasal, kalau kita sambung dia, kita wasal dia, jangan bunyi hamzah. Jangan baca wal mutawaqqifu ala nadharin wa istidlal. Salah. Dari sudut bahasa Arab, siapa baca macam tu salah. Okey. Wal mutawaqqifu ala nadharin wa istidlal. Salah. Okey. Cara tepat untuk baca wal mutawaqqifu ala nadharin was. Nampak? Dia tak bunyi pun hamzah tu. Wastidlal. Muktasabun wa ghairuhu daruri. Ilmu yang berhajat kepada nazar dan nazar dan istidlal ialah ilmu muktasab. Manakala ilmu yang tidak berhajat kepada nazar dan istidlal ialah ilmu daruri. So ada dua term yang kita nak belajar, muktasab dan daruri. Okey. Kata Imam Al-Akhdari dalam nazam beliau dalam ilmu mantik, nama dia Sulamul Munawwaraq, wan nazariyyu mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Wan nazariyyu mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Apa benda ni ilmu muktasab, ilmu daruri ni? Ataupun ilmu nazari dengan ilmu daruri ni apa dia kan? Jadi ilmu muktasab ni tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita dapat ilmu tu, kita peroleh dia dengan cara nazar dan istidlal. Dengan cara nazar dan istidlal. Apa maksud dengan cara nazar dan istidlal? Maksudnya kita peroleh ilmu tu dengan kajian. Dengan kajian dan penelitian. Ilmu muktasab ialah ilmu yang kita peroleh dengan kajian dan penelitian. Ilmu yang tidak berhajat kepada kajian dan penelitian dipanggil ilmu daruri. Kan? Jadi sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita sentuh ceret yang panas, yang kita tengah masak air. Okey? Kita sentuh ceret yang panas, apa jadi? Kita sentuh rasa panas, kita angkat tangan lah, betul tak? Sakit kan? Betul tak? Kita rasa sikit je, kita terus angkat tangan. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan ada ilmu pengetahuan bahawa ceret tu panas. Okey? Ceret tu panas. Sebab dah rasa dengan tangan contohnya. Tersentuh dengan tangan, sakit kan? Tersentuh dengan tangan. Tuan-tuan dan puan-puan buat kajian tak? Buat penelitian tak? Jawapan dia taklah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu serta-merta sebaik sahaja tuan-tuan dan puan-puan sentuh ceret panas tu. Sentuh je, terus angkat tangan. Mana ada tuan-tuan dan puan-puan sentuh, biar tangan tu dekat ceret yang panas yang tengah masak air tu, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan buat kajian dengan penelitian. Oh, panas ke tak? Buat kajian. Tulis, buat kajian. Tangan kita dah melecur dah ni, buat kajian. Tak ada lah kan? So maksudnya kita sentuh je, kita angkat. Itu ilmu daruri. Maksudnya satu maklumat pengetahuan yang sampai dekat tuan-tuan dan puan-puan tanpa tuan-tuan dan puan-puan perlu buat kajian pun. Okey? Dengan hanya rasa dengan tangan terus tahu bahawa ceret tu panas. Okey? Tapi ilmu muktasab ataupun ilmu nazari dipanggil ni, ilmu muktasab nama lain dia ilmu nazari ya. Dia adalah yang perlu kepada kajian dan penelitian. Contohnya ilmu sains, fizik, biologi, matematik, ilmu hadis. Kita nak tahu satu hadis tu sahih atau dhaif, itu ilmu muktasab.
Sebab nak tahu sahih atau dhaif, kena kaji sanad bersambung ke tidak. Kena kaji status perawi. Nak tahu hadis tu sahih, kena cukup 5 syarat. Betul tak? فالأول المتصل إسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. Syarat hadis sahih. Pertama, kena bersambung sanad. فالأول متصل إسنادي. Kemudian dinukilkan oleh orang yang adil dan dhabit. Naqli adl dhabit al-fuadi. Dua syarat, adil dan dhabit perawi tu. An mislihi min ghairi ma syudzuzi, tak ada syadz pada hadis tu. Okey. Wa illatin qadihatin fatuzi, tak ada illah pada hadis tu. Penuhi 5 syarat ni baru hadis tu jadi hadis sahih. Jadi nak hukum hadis tu sahih atau dhaif, kena kaji dan kena teliti. Maka menghukumkan hadis sebagai sahih atau dhaif itu ilmu muktasab ke ilmu daruri? Alamak, terzoom. Nak hukum hadis tu sahih sebagai dhaif, ilmu muktasab ke ilmu daruri? Tuan-tuan dan puan-puan. Jawapan dia ilmu muktasab. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan lapar ataupun mengantuk, tuan-tuan dan puan-puan lapar ataupun mengantuk, nak kena kaji dulu ke? Perut bunyi lapar. Ada ke tuan-tuan dan puan-puan buat kajian? Oh, saya lapar ke sebenarnya? Ni perut dah bunyi dah ni, dah rasa lapar dah. Nak kena buat penelitian ke? Tak perlu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mengantuk kan, dah menguap. Dah menguap, mulut seluas-luasnya menguap. Okay, dah seluas-luasnya mulut tu menguap. Nak kena buat kajian ke? Tak payah buat kajian. Semula jadi kita tahu kita tengah ngantuk. Antara contoh lain untuk ilmu daruri apa? Contoh lain untuk ilmu daruri adalah maklumat bahawa ada dekat sana kita ada negara jiran nama dia Indonesia. Yang mana maklumat tentang kita ada negara jiran nama dia Indonesia ini dah jadi satu perkhabaran yang mutawatir. Semua orang dekat negara kita Malaysia, kat KL ke, Penang ke, Kedah ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Johor ke, mana-mana ke, semua bersetuju, semua cakap, semua bagi tahu ada negara nama dia Indonesia. Dia dah jadi satu maklumat yang mutawatir. Maka kita percaya dan yakin 100% ada negara nama dia Indonesia, walaupun kita tak tengok negara Indonesia tu dengan biji mata kita sendiri. Ada orang mungkin dia tak pernah keluar daripada negara Malaysia pun, tapi dia percaya Amerika wujud. Ada negara nama dia USA, United States. Orang Arab panggil Al-Wilayah Al-Muttahidah ataupun Al-Wilayat Al-Muttahidah. Kan? So, ada negara tu. Pernah pergi US tak? Tak pernah pergi US. Ada orang tak pernah keluar Malaysia pun. Tak pernah keluar Malaysia, tak pernah pergi US, tak pernah tengok dengan biji mata dia sendiri USA. Tapi dia percaya Amerika wujud, USA wujud sebab perkhabaran tentang wujudnya Amerika itu mutawatir. Jadi bila maklumat tu mutawatir, kita cakap ilmu yang kita perolehi daripada maklumat tu daruri. Okay, ilmu daruri. Tapi kalau perlu kepada kajian dan penelitian, ilmu yang kita peroleh adalah ilmu muktasab. Macam saya bagi contoh tadi, ilmu hadis. Nak hukum sahih atau dhaif itu ilmu muktasab, kena kaji. Kita nak tahu manusia tu dibuat daripada apa? Atom apa? Komposisi badan manusia ni apa kan? Karbon lah, apalah semua tu. Kena belajar lah fizik dengan biologi. Bintang, matahari tu dibuat daripada apa? Kenapa bintang dengan matahari tu sentiasa terbakar? Contoh, kena belajar ilmu fizik, ilmu muktasab. Okay? Kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya, ada yang tertanya kan, tengok yang follow kuliah ni dia tertanya,
Dia kata apa kaitan kita belajar ilmu, jenis-jenis ilmu ni Ustaz dalam usul fiqh ni? Kenapa orang yang belajar syariah tiba-tiba dia nak kena tahu pasal muktasab dengan daruri? Apa kaitan ilmu muktasab dengan daruri ini dengan ilmu usul fiqh ataupun dengan ilmu fiqh? Okay. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan masa 1 minit untuk fikir. Saya minum kopi sikit. Boleh fikir dulu. Kan? Kalau fikir balik kenapa? Apa kaitan muktasab dan daruri dengan ilmu fiqh atau usul fiqh? Apa munasabah Imam Suyuti sebutkan pembahagian dua ilmu ni pada ilmu usul fiqh? Jawapan dia tuan-tuan dan puan. Sebab hukum hakam syarak ada dua jenis. Okey? Hukum hakam syarak ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Jenis hukum yang pertama adalah apa yang dipanggil sebagai hukum yang al-ma'lum minad-din bil-darurah. Hukum yang telah diijma'kan ke atasnya, yang diketahui oleh semua orang dengan semata-mata dia masuk Islam. Tanpa dia perlu belajar banyak pun, tanpa dia perlu pergi kelas apa pun, mereka semua dah tahu hukum itu. Itu dipanggil hukum yang dah diijma'kan dan hukum yang al-ma'lum minad-din bil-darurah. Contoh dia, minum arak haram, berzina haram, mencuri haram, makan khinzir haram. Okey? Semua orang tahu, orang Islam tahulah kita cakap, bahawa benda-benda tadi tu haram. Walaupun dia orang awam. Okey? Yang mana mungkin dia tahu benda tadi tu haram disebabkan perkhabaran yang mutawatir. Semua orang cakap haram. Dekat sekolah kafar kata haram, kawan dia duk cakap haram, mak bapak dia duk kata benda tu haram kan. Mencuri tu haram, zina tu haram, minum arak haram. Semua orang dia dengar kat telinga dia, semua orang cakap benda tu haram. Dengan perkhabaran yang mutawatir dia tahu benda tu haram. Dan ilmu tu dan hukum tadi hukum yang tak ada khilaf, dia ijma' dan dia maklum minad-din bid-darurah. So kita bubuh hukum yang jenis macam ni dekat dalam daruri. Sebab tu kita ulama panggil dia maklum minad-din bid-darurah. Darurah tu main situlah daripada daruri tu. Datang daripada perkataan ilmu daruri ni tadi. Okey? Ilmu muktasab atau nazari adalah hukum hakam khilafiyah. Hukum hakam permasalahan-permasalahan yang khilafiyah. Permasalahan-permasalahan hukum yang khilafiyah itu masuk dalam ilmu muktasab. Kena kaji. Apa dalil mazhab ni cakap contohnya kena kunut. Mazhab ni cakap tak payah kunut. Apa dalil mazhab ni cakap baca bismillah kuat-kuat. Apa dalil mazhab ni cakap bismillah tak baca kuat-kuat. Apa dalil mazhab yang ni kata bismillah bukan ayat daripada surah Fatihah. Apa dalil yang kata bismillah tu ayat daripada surah Fatihah. Kan? Kena kaji. Apa hukum contohnya kita ambil wuduk kemudian kita makan daging unta. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal wuduk. Kenapa kata batal? Apa dalil dia? Kena kaji. Kena kaji tak? Kena kajilah. Itulah nama dia ilmu muktasab dan nazari. Permasalahan khilaf, ilmu yang muktasab dan nazari. Jadi tak ada orang tiba-tiba dia berdakwa dalam isu yang khilaf, hukum hakam khilaf ni, yang masalah-masalah khilaf ni, tiba-tiba dia kata saya ada maklumat secara pasti yang semua orang kena ikut. Dalam permasalahan ni jawapan dia A sahaja, tak ada siapa boleh kata lain. Dalam isu kunut, semua kena ikut saya bahawa kunut memang ada, wajib kena buat ikut. Semua kena ikut saya. Mazhab Syafi'i tu tak kata wajib kan, tapi semua ikut saya buat. Okey, kena buat. Ikut saya buat. Ada tak ruang untuk khilaf? Contohnya dia kata, kalau saya tak nak buat contoh, kalau saya buat kajian, saya ni ikut mazhab lain yang kata tak ada. Dia kata tak boleh. Awak kena ikut saya juga. So, kenapa dia salah dekat situ? Dia salah sebab
bila kita cakap permasalahan tu khilafiyah, hukum hakam tu dia berdasarkan ilmu yang nazari dan muktasab. Dia berdasarkan kajian dan kefahaman. Kajian dan kefahaman ulama itu berbeza-beza. Imam A contohnya Abu Hanifah kata lain. Imam B contohnya Imam Malik kata lain. Imam C Imam Syafi'i kata lain. Imam D Imam Ahmad kata lain. Sebab balik kepada dia nazar dan istidlal. Balik kepada imam-imam ni semua dia buat proses masing-masing, kemampuan masing-masing dalam ijtihad tu berbeza. Maka natijah pun berbeza. Jadi tak ada siapa boleh tiba-tiba dengan adanya kajian dan perbezaan dari sudut natijah ni, tiba-tiba dia kata kena ada satu cara je. Iaitu kena buat kunut juga. Ikut saya. Tak boleh tak ikut saya. Semua orang dekat muka bumi ni, mana-mana masjid dia solat, mana-mana surau dia solat, kalau subuh kena ada kunut. Contoh. Dia dah salah sebab dia dah menjadikan perkara yang sebenarnya khilafiyah. Kenapa dia khilafiyah? Apa dia khilafiyah? Sebab dia berhajatkan kepada nazar dan istidlal. Okay? Seolah benda tu dah jadi daruri. Seolah dia dah maklum minadin bil darurah. Okay, maka dia salah dekat situ. Sebab itulah faedah kita belajar. Dan antara faedah kita belajar juga tuan-tuan dan puan. Apa faedah kita belajar? Supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu, bila suatu tu ijma' menjadi ijma' yang sah, persepakatan ulama' yang sah, kita bubuh dia dekat ilmu daruri. Tetapi ijma' yang sah dan dipenuhi syarat. Syarat-syarat yang ketat. Ijma' yang mutawatir contoh. Dia masuk dekat ilmu daruri. Tetapi kalau dia ijtihad, sekarang semua orang suka cakap pasal ijtihad. Ijtihad, mujtahid kan. Ini pandangan saya, ijtihad lah tu. Kan, semua orang nak cakap pasal ijtihad. Bila kita cakap ijtihad, ijtihad masuk bawah mana? Ijtihad masuk bawah ilmu muktasab. Boleh tuan-tuan dan puan? Ijtihad masuk bawah ilmu muktasab. Ijtihad bukan daruri. Ijtihad ilmu muktasab. Okey? Ijtihad itu ilmu muktasab. Maksudnya berdasarkan kajian lah. Dia berdasarkan kajian nazar dan istidlal. Okey? Ini ilmu dari sudut cara kita peroleh. Kajian ke tanpa kajian. Okay, secara mudahnya macam tu. Okay? Kemudian kita masuk sikit lagi. Ada berapa minit? Ada lebih kurang berapa minit. Kemudian Imam Asyuti kata wan nadharu al-fikru fi al-matlu wad dalil al-mursyid. Terjemahan dia. An-nazar. Okay, bila kata ilmu muktasab adalah ilmu yang berhajat kepada nazar. Apa itu nazar? Berfikir tentang sesuatu yang hendak diketahui tentangnya. Kita berfikir. Kita ada proses berfikir, proses mengkaji. Itu dipanggil nazar. Okay, itu dipanggil nazar. So, nazar ini bila kita berfikir, kita susun maklumat untuk dapat kepada jawapan, untuk dapat kepada natijah. Okay, itu nazar. Al-fikru fi halil manzur. Kalau dalam warakat yang ni dia kata al-fikru fil matlub. Matlub ni perkara yang kita nak tahu tentang dia. Kita nak tahu tentang dia. Bila kita duk kaji, itulah dipanggil sebagai an-nazar. Okay. Kita duk mengkaji ni, duk meneliti ni, kita nak kaji dan teliti apa? Kan tuan-tuan dan puan, kita nak kaji dan teliti apa? Kita dalam usul fiqah, kita nak kaji dan teliti dalil. Sebab tu dia bincang, sebab itulah Imam Suyuti kata wad dalilu al-mursyid. Bawa tiba-tiba masuk bawa definisi dalil. Kan? Imam Suyuti masukkan atau bawa definisi dalil kat sini sebab bila kita dah bincang tentang nazar tu kita buat kajian, kita buat penelitian. Orang belajar usul fiqah ni, dia nak buat kajian dan penelitian terhadap apa? Dia nak buat kajian dan penelitian terhadap dalil. Perkara yang nak tahu sekarang ni, maklumat yang dia nak tahu sekarang ni tentang dalil. Kan? Daripada dalil tu dia nak tahu hukum contoh.
Daripada dalil nak tahu apa itu hukum, itu kerja fuqaha. Nak tahu apa itu dalil, jenis-jenis dalil, kategori dalil, tahapan dalil, itu kerja ulama usul. Kerja ulama usul, dia nak tahu jenis dalil, tabiat dalil, tahap-tahap dalil ni dari sudut kekuatan dengan kelemahan. Okay. Nak guna dalil untuk dapatkan hukum, tu kerja fuqaha. Okay. Dalil itu apa? Imam Suyuti bagi dalil pendek, definisi pendek je. Ad-dalil al-mursyid. Maksudnya, ad-dalilu huwal mursyid. Dalil itu ialah apa yang memandu. Al-mursyidu memandu. Memandu kita kepada sesuatu yang hendak diketahui tentangnya. Okay, kita habiskan dekat sini tuan-tuan dan puan, kat definisi dalil. Dalil ni apa? Kalau dalam matan Al-Waraqah, Imam Al-Haramain kata ad-dalil ni huwal mursyidu ilal matlub. Perkara yang akan pandu kita kepada maklumat yang kita nak tahu tentangnya. Dalil ni dia pandu kita untuk kita tahu tentang maklumat tu, tentang apa hukum perkara sekian-sekian. Dalil akan pandu kita untuk tahu apa hukum. Okey. Sebagian ulama usul, bahkan majoriti ulama usul, mereka ta'rifkan dalil sebagai ma yutawassalu bi sahihin nadhari ilaihi ataupun fihi bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Sebagian ulama usul kata dalil itu ialah ma yutawassalu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Apa yang yutawassal bi sahihin nadhar fihi? Kalau kita melihat dengan betul, kita guna metodologi yang betul, okey. Bila kita lihat dalil itu dengan metodologi yang betul, dengan manhaj yang betul, dalil itu yutawassalu bihi ila. Dalil itu akan pandu kita kepada, bawa kita kepada matlubin khabari. Kepada maklumat yang kita nak tahu tentang dia. Kepada satu statement yang kita nak tahu tentang dia. Dia ya atau salah. Apa hukum dia? Contohnya, hukum solat witir adalah sunat. Itu matlub khabari. Solat witir adalah sunat. Matlub khabari. Perkara yang maklumat yang kita nak tahu tentang dia. Satu khabar, satu statement yang kita nak tahu tentang dia. Solat witir itu sunat. Solat witir itu wajib. Solat witir itu bukan sunat. Bukan wajib. Itu semua matlub khabari. Dalil adalah perkara yang kalau kita pandang dia dengan betul, dengan metodologi yang betul, dengan cara yang betul, dia akan pandu kita untuk tahu witir itu sunat tadi, statement ni betul ke salah. Ma yutawassalu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Itulah dalil. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey. Kita stop sampai sini sahaja. Harap tuan-tuan dan puan faham apa yang saya huraikan. Kalau tak faham boleh tanya soalan. So saya buka ruang untuk soal jawab kalau ada. Okey, tak ada soalan. Okey, so sampai sini sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu dari benda sendiri. Moga tuan-tuan dan puan dapat manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.